wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Alhamdulillah. Pertama sekali, jap. Saya nak rakam jap. Okay. Okay, ada suara ke? Ada suara saya tak? Tolong komen. Okay, ada jelas. Biskuit, baik. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni kita ada satu kelas yang nak bincangkan satu bab dalam ilmu tajwid, iaitu dipanggil mad. Bahasa Arab kita panggil mad. Dan mad ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Setiap ayat tu mesti ada mad. Setiap ayat tu mesti ada bacaan panjang dia. Jadi apabila dalam Al-Quran ni sangat banyak hukum-hukum mad, maka kalau kita tak pandai tentang hukum mad ini, maka kemungkinan kita akan buat kesalahan yang berulang-ulang. Jadi sebab tu malam ni kita nak selesaikan masalah kesalahan yang berulang-ulang tu. Kita nak belajar cara macam mana kita nak kuasai panjang pendek dalam bacaan Al-Quran. Okey? InsyaAllah, jom kita mulakan. Baik. Okey, untuk makluman kepada yang baru join, pada bulan lepas ataupun 2 bulan lepas, saya lupa. Rasa 2 bulan lepas kita sudah buat satu kelas berkaitan dengan dengun. Jadi ni adalah kelas yang kedua lah, iaitu hukum mad. Jadi nombor 12 ni sebab dalam kitab dia berada pada bab yang ke-12. Bab pertama sifat, huruf, berkaitan dengan sejarah ilmu tajwid. Jadi saya ambil angka 12 ini. Bukannya kelas kita ni kelas yang ke-12. Kelas ini kelas baru yang kedua. Okey. Jadi kalau nak rakaman kelas yang lepas, nanti saya bagi ya. Baik. Untuk bacaan panjang pendek ini, saya nak pergi dulu kepada kesimpulan. Kita bermula dengan kesimpulan dulu. Lepas kita dapat kesimpulan, barulah kita akan belajar satu persatu. Boleh? Setuju cara saya ni? Okey. Kesimpulan dalam banyak-banyak hukum mad, sekitar ada 17 hukum mad itu, kesimpulannya hukum dia terbahagi kepada 3 sahaja. Iaitu yang kita nak baca 2 harakat, yang kita nak baca 4 atau 5 harakat, dan yang ketiga yang kita nak baca 6 harakat. Dan kita boleh mengenal, kita boleh tahu di situ nak baca berapa harakat melalui kita tengok pada simbol yang ada pada kalimah tersebut. Baik, nombor 1. Okey, nombor 1. Kita nak baca yang 2 harakat. Okey, nombor 1. Bagaimanakah simbol yang nak kena kita baca 2 harakat? Okey, kalau kita baca Al-Quran, tidak ada pun simbol mad. Ni kita panggil simbol mad. Tidak ada benda ni. Maka di situ kita akan baca 2 harakat sahaja. Okey. Nombor 1 Nombor 2, bila mana kita jumpa simbol mad. Ni, ada simbol mad ni. Okey, ada simbol mad. Dan selepas simbol mad adanya hamzah. Ada hamzah. Maka di situ kita akan baca 4 atau 5 harakat. Okay. Dan yang ketiga, kalau ada simbol mad dan selepas simbol mad tiada hamzah. Maka di situ kita akan baca dengan 6 harakat. Ni saya bagi kesimpulan dulu. Baik.
Nanti kita akan belajar detail lepas ni kejap lagi. Jadi hanya ada 3 cara baca sahaja pada mat. Kita buat sedikit latihan. Okay. Kita baca-baca Al-Quran, kita jumpalah. Kita tengok kalimah pertama. Nombor 1. Okay, nombor 1 tengok sini . Kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita bertemu dengan simbol mat. Baik, bertemu dengan simbol mat. Bila bertemu dengan simbol mat, kita kena baca panjang. Okey, kita kena baca panjang. Jadi masalahnya di sini kita confuse. Nak baca 4 atau 5 atau 6. 2 kita dah tak baca dah. Confirm situ. Maka macam mana? Tengok huruf selepas simbol mat, iaitu huruf lam. Okay. Huruf lam ni kita panggil huruf yang selain hamzah. Okay, selain hamzah. Sini, nombor 3 ni. Maka di sini kita akan baca dengan 6 harakat. Okay. Tengok lagi, contoh yang kedua. Ta'wilahu illa. Jumpa simbol mat. Ada simbol mat kecil je. Okay. Apa yang kita kena buat adalah tengok huruf selepas simbol mat. Huruf apa? Huruf hamzah. Maka kalau huruf hamzah, tengok nombor 2 ni, kena baca 4 atau 5 harakat. Boleh? Jelas? Okay. Kemudian nombor 3. Jumpa lagi simbol mat. Ya ayyuha. Ingat kaedah? Selepas simbol kita akan tengok huruf selepas simbol mat. Kalau hamzah 4 atau 5, kalau selain hamzah 6. Maka di sini adalah huruf hamzah. Maka di sini kena baca 4 atau 5 harakat. Baik, lagi. Wa ma ya'lamu. Ada huruf mat di sini. Ada simbol mat ke? Simbol mat kena kan? Ni. Ni kita panggil simbol mat. Simbol mat ni. Yang macam cacing itu. Di sini tiada simbol mat. Tiada simbol mat. Maka di sini kita akan baca hukum dia adalah hukum nombor 1, iaitu 2 harakat. Okey, di sini adalah 2 harakat sahaja. Lagi. Bima unzila. Ada simbol mat. Tengok huruf selepasnya. Hamzah. Maka tak payah fikir hukum apa. Boleh tahu 4 atau 5 harakat. Dia kelebihan kaedah ni adalah kita tak perlu hafal. Kadang kita tukarkan. Muttasil, mufasil, silah surah, silah kubra. Di sini kita hanya ingat cara baca sahaja. Okey, nombor 6. Yu'addihi ilai. Ada simbol mat. Okey, ada simbol mat. Tengok huruf selepas simbol mat. Hamzah 4, 5. Kalau selain hamzah 6. Di sini hamzah. Maka 4 atau 5 harakat baca. Yu'addihi ilaik. Panjang Okey, dan nombor 7. Wa ma banaha. Wa ma ada mat. Banaha ada mat, ada mat. Ada 3, 4 mat. Baik, di sini ada simbol mat ke? Ada simbol mat ni? Tak ada. Maka di sini tak payah fikir. Terus kita akan baca dengan 2 harakat. Okey, kemudian as-sufaha ada simbol mat. Selepasnya adalah hamzah. Maka di sini kita akan baca 4 atau 5 harakat. Boleh faham Itu adalah kaedah kita nak faham bagaimana lepas ni kita dah tak tertukar. InsyaAllah lepas ni kita dah tak tertukar. Kalau tak ada simbol mat 2. Ada simbol mat selepasnya hamzah 4, 5. Ada simbol mat selain hamzah bacaannya 6. Salin nota ni. Boleh salin nota ni. Ataupun nak screenshot pun boleh. Malah nak salin boleh screenshot. Baik. Bismillah, teruskan. Okay. Jadi insyaAllah kita akan tafsir secara tafsili pula. Secara detail pula. Tapi detail-detail pun kalau detail sangat takut tak sempat habis. Kita jam berapa ini kita nak habis ni? Tuan-tuan semua jam berapa dapat bertahan? Kalau ustaz dia saya kita kena ikut anak murid.
Pukul 10 suku boleh? Sejam kita buat kelas. 1 jam 1 jam. Kita buat 1 jam. Kita mula 9 suku, kita habis 10 suku insyaAllah. Baik, bismillah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan saya lidah yang fasih dan hati yang terang untuk tuan puan semua untuk memahami pada bab mat ini pada malam ni insyaAllah. Okey, apakah itu mat? Kita nak kena faham dulu bila kita sebut mat. Okey, bila kita sebut mat, kita kena tahu dulu apakah itu mat. Okey, bahasa mudahnya mat ni adalah panjang, bacaan panjang. Okey, mat, bila sebut mat, kita terlintas dalam fikiran kita adalah sesuatu bacaan yang dibaca panjang. Okey. Kalau dari sudut buku pula, takrifan dalam buku disebut memanjangkan suara. Okay, kita memanjangkan suara pada huruf mat. Memanjangkan suara pada huruf mat. Nombor 1. Huruf mat. Saya garis tu huruf mat. Huruf mat ni ada berapa? Baca sini. Ada berapakah huruf mat? Ada 3. Ada 3. Apakah itu? Alif. Bukan hamzah ni alif. Kalau hamzah dia ada ni, kepala ni. Alif. Yang kedua huruf waw dan yang ketiga huruf ya. Okey, alif, waw, ya. Dan huruf mat ini dia ada 6 bentuk. Alif dia ada alif besar, alif kecil. Waw dia ada waw besar, dia ada waw kecil. Ya pun dia ada ya kecil. Tapi bentuk dia sedikit lain. Situ. Jadi huruf mat ni dia ada 6 bentuk. 6 rupa. 6 rupa. Huruf dia 3 je. Cuma dia ada besar kecil, besar kecil. Ya pun ada, cuma ya je sahaja yang bentuk dia sedikit lain. Okay, jadi kita jumpa sahaja huruf mat 3 ini kita akan baca dengan lebih daripada 1 harakat. Okay. Baik. Memanjangkan suara. Baik, memanjang ni panjang setakat mana panjang? Boleh jadi 2, boleh jadi 4, boleh jadi 5, boleh jadi 6, bergantung kepada hukum. Okey. Boleh. 1 kita tak panggil panjang. 1 kita panggil 1 harakat. Yang dimaksudkan panjang adalah 2, 3 tak ada. 2, 4, 5, 6. Atau huruf lim. Okey, atau huruf lim. Tapi huruf lim ini dia ada ketika waqaf sahaja yang kita baca panjang. Okey, huruf lim ada berapa huruf lim? Huruf lim dia ada 2 huruf. Iaitu huruf waw dan huruf ya. Tapi hanya panjang ketika waqaf je lah. Contoh kita baca dalam suratul Fatihah dia ada lim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairi. Okay, kita berhenti kat sini. Alaihim ghairil maghdub. Kalau sambung kita tak baca panjang alim ni. Kalau kita waqaf barulah kita akan baca panjang. Alaihim ghair. Kalau nak berhenti. Alaihim ghair panjang. Huruf ni hanya panjang ketika waqaf sahaja. Baik. Mat ni terbahagi kepada 2, iaitu mat asli dan mat far'i. Okay, mat asli dan mat far'i. Alamat bagi mat adalah ini. Ini adalah alamat bagi mat. Sama ada dia berada di atas alif ataupun dia boleh juga berada di atas waw ataupun dia boleh juga berada di atas ya. Alif, waw, ya ni huruf mat. Huruf mat. Alamat mat. Alamat ni simbol lah. Alamat ni bahasa Arab.
Alamah. Alamah. Dalam bahasa Melayu kita panggil simbol lah. Tanda. Tanda mat. Begini. Okay. Dalam kitab ilmu dhab, huruf mat ini diambil daripada perkataan mad. Ini ejaan mat kan? Saya besarkan sikit. Ini adalah ejaan mat. Tulis cantik sikit. Baca. Mad. Okey, mad. Tetapi, okey, sekejap saya buka tunjuk, saya nak tunjuk. Ni. Dapat Okey, tengok sini. Tengok ni, iza Iza alamatul mad fil masahifi hiya lafzah mad. Diambil daripada perkataan mad ni dalam kurungan mad. Mahzufah dihilangkan a'la kepala a'la ad-dal wa asfalul mim. Okey, hakaza. Maka jadilah simbol mat seperti begini. Jadi ni kita kalau nak cerita sejarah bagaimana diletakkan simbol mat beginilah. Dibuang kepala dal dan dibuang kepala mim. Dibuang. Maka tinggallah begini. Jadi inilah asal usul diambil perkataan mat. Sebab dulu kan Al-Quran kan dia tak ada titik, tak ada baris. Baris pun tak ada dulu. Kalau belajar, dia ada satu ilmu dia panggil ilmu rasmul Quran dan ilmu dhabtul Quran. Baris atas tak ada. Selepas berlalu zaman, adalah tanda diletakkan titik. Atas, titik bawah menimbulkan baris bawah. Titik depan menandakan baris dhammah. Tu cerita dia lah. Okay, saya tak nak cerita detail pada malam ni. Cuma saya nak ceritanya, alamat bagi mat diambil dari perkataan mat, cukup tahu setakat tu. Dan simbolnya adalah begini. Okay? Dan dia boleh duduk di atas waw atau di atas huruf ya. Baik. Apakah itu mat asli? Jom kita, sini ada. Okey, huruf-huruf mat ada tiga. Alif, waw, ya. Alif kecil, waw kecil dan ya kecil. Huruf ni ada dua. Rupanya saya buat dah bawah ni. Okey, lupa. Dia ada syarat Dia ada syarat. Dia panggil syarat mat. Nak jadi huruf mat ni dia ada syarat. Iaitu mestilah sebelum alif itu berbaris atas, la. Sebelum alif berbaris atas. Dan sebelum waw berbaris dhammah, lu. Dan sebelum ya mestilah berbaris bawah. Okey. La. Kalau tak cukup syarat ni, dia tak akan jadi mat. Dia tak akan jadi mat. Pernah jumpa tak dalam Al-Quran? Qalu. Jadi mat kan ni? Tak jadi mat. Sebab sebelum dia tidak cukup syarat. Tidak cukup syarat. Ataupun sebelum waw, baris atas. Waw mati dah. Sebelum dia baris atas. Tak jadi mat. Khawfun. Dia jadi lim sahaja. Okey. Ingat dia panggil syarat. Syarat mat. Sebelum alif baris atas, sebelum waw baris dhammah dan sebelum ya baris bawah kasrah. Baik, dan huruf ulul ni ada dua sahaja. Syarat bagi huruf lim mestilah sebelum waw baris atas dan sebelum ya baris atas. Contoh fi'ila, contoh dia khauf. Tadilah contohnya. Sebelum waw mesti berbaris atas. Dan sebelum ya mesti berbaris atas juga. Ya, ni sebelum ya huruf kha, sebelum waw huruf kha juga. Boleh.
Boleh? Faham tak setakat tu? Okay, cuba komen faham. Tak hidup kita ni, ruangan chatting ni. Kalau nak saya teruskan, cuba komen faham dulu. Kalau tak faham, saya nak ulang balik. Okey. Kalau nak ulang, bagi tahu saya ulang. Saya akan ulang. Ada soalan tanya. Ada soalan tanya je di ruangan komen tu. Saya tak nak buka mikrofon sebab takut bising. Kadang-kadang kita lupa tutup mikrofon, bunyi suara anak lah, panggil suami lah. Saya tak nak. Jadi saya tutup tu mikrofon. Supaya kelas kita berjalan dengan lancar. Baik, kita masuk pada nombor 1, mat asli. Okey, mat asli ya. Baik, mat asli. Okey, mat asli. Mat asli ini ataupun nama lainnya adalah mat tabi'i. Okay, saya tulis bahasa Arab supaya tuan-puan semua dapat ejaan yang betul. Mat asli. Ataupun kita panggil nama lain dia adalah mat tabi'i. Mat asli dan mat tabi'i. Tulis baris ke? Tulis baris. Tabi'i. Okay. Nombor 1 pecahan yang kita akan belajar adalah mat asli. Mat asli ini ada 3 sahaja. Iaitu kalau kita kata alif, waw dan ya, bila mana cukup syaratnya bagi atas sebelum alif, dhammah sebelum waw dan kasrah sebelum ya, maka dan jika selepasnya, selepasnya selain hamzah atau berbaris mati atau berbaris sabdu, maka dia akan jadi mat asli. Okay. Dia akan jadi mat asli. Contoh. Okay, kita ambil contoh. Mudah saja. Malikiyau. Kita jumpa huruf mat kat sini. Cukup syarat tak? Sebelum alif baris atas, cukup syarat. Nombor 1 cukup. Syarat nombor 2, selepasnya adalah selain hamzah atau baris mati atau baris sabdu. Maka selepasnya adalah lam. 1 lam. Lam pula berbaris bawah, maka cukup syarat yang kedua. Maka di sini kita akan baca dengan 2 harakat. Jangan baca 4, jangan baca 6. Okey. Lagi, minuna. Jumpa huruf mat? Mana huruf mat? Mana huruf mat? Ada hamzah sini. Mana huruf mat? Di sini. Waw. Okay. Syarat nombor 1. Sebelum waw mesti baris dhammah. Cukup. Dan selepasnya selain hamzah atau sukun atau sabdu. Runun bawah atas. Cukup. Maka di sini kita akan baca dengan 2 harakat. Saya rasa mat asli senang kot. Saya rasa mat asli senang. Saya tak perlu hurang panjang. Cuma, sini mungkin saya boleh hurang sikit. Kenapakah dinamakan mat asli? Kenapakah dinamakan mat asli? Dinamakan mat asli kerana asal bagi segala mat adalah 2 harakat. Asal mat adalah 2 harakat. Cuma bila berlaku sebab-sebab, barulah dia akan menjadi bacaan yang lebih daripada 2. Itu kenapa dinamakan mat asli. Kenapa dinamakan mat tabi'i? Bahasa Arab kenapa dinamakan, ulama-ulama menamakan dia mat tabi'i? Kerana tabiat, tahu tabiat? Dalam bahasa Melayu apa dia panggil tabiat ni? Kebiasaan kot, boleh kebiasaan. Kebiasaan
Kebiasaan orang Arab, bila dia bercakap, bila dia bercakap, dia hanya guna panjang 2 harakat, tak lebih. Dia nak panggil anak dia kan, ya ibni. Dia nak panggil ibu dia, ya ummi. Nak panggil ayah dia, ya abi. Dia nak panggil guru dia, ya syaikhi. Ya. Hanya 2. Contoh, saya buat contoh. Dia nak panggil ibu dia, ya ummi. Baik, kita belajar tadi kan? Kita belajar, kalau huruf mat, selepas dia hamzah, sepatut kena baca 4 atau 5 harakat. Betul, kita belajar tadi. Tapi di sini orang Arab, dia tak baca, ya ummi. Tak ada. Dalam perbualan harian, hanya baca sekadar panjang 2 harakat sahaja. Maka sebab itulah, kebiasaan orang Arab bila bercakap, hanya dibaca dan panjang dia 2 harakat. Jadi sebab itulah dinamakan dia mat tabi'i. Tu asal usul kenapa dinamakan dia. Baik, tengok sini sikit. Kita nak kata 2 harakat ni setakat mana panjang dia? Kadar. Ditebut dalam kitab-kitab tajwid. Kadar kita bagaimana kita nak ukur 2 harakat ni adalah bukaan, nombor 1, bukaan atau ni atau ni. Atau tutupan jari. Nampak jari saya? Kalau kita nak baca 2 harakat, maka kita akan tutup 2 jari. Contoh, qala. Ataupun kita buka. Maknanya kita genggam lah. Kita bermula dengan genggam. Qala. Buka. Ataupun kita tutup. Kalau tutup, gini ya. Kalau buka, bermula dengan genggam, barulah kita akan buka. 1, 2. Baik. Bukaan dan tutupan jari tadi, mestilah dengan kadar pertengahan. Dengan kadar pertengahan. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Cepat sangat. Qala. Cepat sangat, tak boleh. Ataupun terlalu lambat. Qala pun tak boleh. Sekadar pertengahan sahaja. Baik. Ada orang kata, 2 harakat ni, panjang dia setakat mana? Dia kata 2 harakat ini bersamaan dengan 2 saat. Siapa setuju? Komen setuju. Siapa setuju? Cik komen setuju. Tak setuju. Ada juga tak setuju. Abdul Maslim. Boleh jadi juga. Yang ni jawab betul. Boleh jadi 2 saat. Baik. 2 harakat ini, dia boleh jadi 1.5 saat. Dan dia boleh jadi 2.5 saat. Okay. 2 harakat ni. Saya sebut 2 harakat ni. Kenapa boleh berbeza-beza saat? Masa dia, tempoh dia, kerana berbezanya kelajuan. Dia bergantung kepada kelajuan bacaan kita. Kalau imam tarawih kan, dia baca laju kan. Kalau dia baca laju, mungkin 2 harakat bagi dia adalah 1.5 saat je. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ. Laju dia baca. Jadi 2 harakat dia boleh jadi 1.5. Ataupun guru ketika mengajar anak murid, dia akan baca dengan tempo yang slow, tempo yang perlahan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jadi 2 harakat juga. Tapi tempoh dia sedikit panjang. Boleh jadi 2.5 saat. Ataupun bacaan pertengahan boleh jadi 2 saat.
Jadi khulasa dia betul. Puan Sabariah Zakaria kata mengikut kelajuan kita lah. Mengikut kelajuan kita. Ataupun secara mudahnya kita buat permisalan manusia kan. Ini gambar apa ni? Manusia sedang berlari. Berlari manusia sedang berlari. Baik. Pernah kita tengok tak manusia bila kalau atlet sedang berlari, apa yang akan bergerak adalah tangan dan kaki dia. Betul? Tangan bergerak akan bergerak. Jadi kalau semakin laju dia lari, semakin laju kaki dia lari, maka semakin laju jugalah tangan dia akan bergerak, terhayung. Dia hayung tangan tu laju. Tapi kalau kaki dia berlari perlahan, slow, tangan pun akan ikut sama, slow. Betul ke macam tu? Ada yang lari laju, kaki dia laju. Tapi tangan dia slow je gerak. Pernah jumpa? Saya tak pernah jumpa lagi. Kalau kaki laju, mesti tangan dia laju juga bergerak. Jadi begitulah permisalan dia. Lajunya bacaan, maka laju jugalah kadar mak dua harakat tu. Boleh? Boleh faham tak ini? Yang dua harakat ni. Okey, faham. Baik. Okey, pecahan-pecahan bagi mat asli. Pecahan ni maksud dia mat-mat yang dibaca dengan dua harakat. Nombor satu adalah mat silah qasirah. Mat silah qasirah dibaca dua. Okey, dua. Yang kedua mat iwad pun kita baca dua. Dan yang ketiga mat tamkin pun kita baca dua. Apa benda tiga mat ni? Apa? Nak hurai ke? Panjang pula. Tak payah Tak payah Saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh sahaja. Contoh saya bagi contoh. Saya tak hurai saya bagi contoh Sini. Mir rabbihi wal mu'minun. Baca berapa harakat sini? Kita akan baca dengan dua harakat. Apa hukum dia? Mat silah qasirah. Okay, contoh bagi mat iwad. Contoh bagi mat iwad. Mat iwad ni hanya berlaku ketika waqaf sahaja. Ketika waqaf sahaja. Aliman hakiman. Kita buat di sini. Apa kita baca? Kita akan baca dengan aliman hakima. Dua harakat. Ma. Buang satu baris. Ni nama dia mat iwad. Okay. Kemudian mat tamkin. Contoh dia. Fi Yusuf. Fi Yusuf. Fi Yusuf. Kenapa dinamakan mat tamkin? Kerana ada ya, dua ya mati. Ya pertama mati, huruf mat ni, dan yang kedua berbaris. Kalau ikut kaedah, kena idgham. Huruf pertama mati bertemu dengan huruf yang kedua, sama huruf, kena idgham. Tapi di sini tidak berlaku idgham lah. Fi Yusuf. Kena baca dengan dua harakat juga. Rekah, mat tamkin. Okey. Dia ada sedikit perbahasan lah. Hukum mat ini dia boleh terbatal. Hukum mat dia boleh terbatal. Maksudnya tak boleh baca panjang. Tak boleh baca panjang. Ketika mana bila mana ada sukun huruf sukun ni mati selepasnya. Maka kita tak akan baca dengan panjang. Contoh, fi, panjangkan dua harakatkan fi.
Betul? Fi 2 harakat, betul. Fi 2 harakat. Sebab dia adalah mat. Dia adalah mat. Tapi di sini hukum mat ni terbatal. Kerana huruf lam mati di sini. Boleh? Lam mati selepas mat, maka kita tak boleh nak baca fis samai. Tak boleh. Ataupun waqala. Memang 2 harakat sini. La, mat asli kan? Tetapi di sini kita tak baca dengan 2 harakat. Kerana selepasnya ada lam mati. Waqalal ham. Pendek, 1 harakat. Jangan baca waqalal hamdu. Okay. Anak saya 6 tahun. Dia baca panjang. Dia kata, ni apa? Kena baca panjang, ada alif. Okay, contoh. Yang ketiga, qalu. 2 harakat, mat. Tetapi lam selepasnya hidup, maka hidup pula dah mati, maka hukum mat di sini terbatal. Waw ni terbatal. Tak boleh baca. Maka jangan baca panjang. Qalul ana. Qalul ana. Ingat hukum mat akan terbatal jika sekiranya huruf sukun selepasnya. Tapi kalau kita wakaf sini, panjang ke pendek? Akan jadi panjang. Kerana sudah gugur syarat. Gugur syarat tu. Ni syarat dia adalah selepasnya sukun kan. Bila kita potong dah tak ada sukun dah. Fi baca panjang. Waqala boleh baca panjang. Qalu berhenti dengan 2 harakat. Kalau sambung jangan 2, 1 je. Okey, kemudian peringatan. Okey, kena jaga Kena jaga mat ni sebab boleh jadi dia akan berubah makna. Contoh kalimah la tusyrik billah. La tusyrik billah bermaksud jangan kamu mensyirikkan Allah. Ni dia panggil la, jangan. Dalam bahasa Arab, la ni bermaksud melarang. Tapi dalam bahasa Arab juga, kalau la pendek, ni la panjang kan? La alif. Kalau la ni pendek, tak ada mat, yang bermaksud dia panggil takkid ni dalam bahasa Melayu kita panggil penguat. Kamu mesti mensyirikkan Allah. La tusyrik billah. Masya Allah, berubah makna. Kena hati-hati. Dan yang kedua, kuntu turaba pada mak iwak. Kuntu turaba. Kadang kena hati-hati juga sebab asal dia adalah baris mati, baris double ni. 2 baris. Jadi mesti cukup 2 harakat. Kuntu turaba. Sebab takut kita tak perasan. Kalau kita tak perasan. Takut kita tak perasan. Okay, kemudian kalimah malikiyau. Malikiyau. Gunah ni dengun. Kena hati-hati jangan kita memasukkan dengun dalam huruf mat. Sengau. Malikiyau. Memanglah mim ni dia ada dengun. Dia ada sengau mim ni. Tapi alif ni tak ada. Okey. Ingat 3 benda kena hati-hati pada huruf mat. Okey, kita masuk pada yang kedua, mat far'i. InsyaAllah. Okay, hurai sikit. Hurai kat mana tu? Okey, setakat ni, mat asli. Mat asli. Saya buka soalan. Untuk mat asli. Sebelum masuk pada mat far'i. Atau boleh saya teruskan? Kalau boleh saya teruskan, komen teruskan. Komen teruskan. Baik, malikiyau tu boleh ulang. Baik. Di sini ya.
Okay, kalimah malikiyah. Ma kena baca panjang betul, 2 harakat betul. Ma kena baca 2 harakat. Kerana adanya alif. Cukup syarat sebelumnya baris atas, selepasnya selain hamzah, maka kena baca 2 harakat. Di sini setengah kitab tajwid dia sebut kita kena hati-hati jangan kita bunyikan, jangan. Okay, jangan bunyikan sengau pada mat. Sebab apa sengau? Kalau kita belajar makhraj huruf mim ni keluar daripada 2 anggota. Satu mulut, yang kedua dia keluar daripada hidung, rongga hidung. Rongga hidung ni dia ada sengau. Sengau kita panggil. Sengau kot, betul, sengau. Keluar daripada hidung, rongga hidung, mim ni. Jadi kita bimbang bila kita sebut mim dengan suara yang keluar daripada hidung, kita ikut sama sebut mat ni keluar juga daripada hidung. Ma. Tak boleh? Tak boleh. Ma. Huruf mat mesti keluar daripada rongga mulut, bukannya rongga hidung. Tu dia nak bagi sedikit peringatan. Okey, silah qasirah tu apa maksud Ustaz? Iwak dan tamkin. Nak hurai ke? Nanti tak payah hurai. Panjang ni, panjang. Cukup tahu cara baca lah. Cukup tahu cara baca. Nanti kita bincang dalam guru WhatsApp boleh? Kita bincang dalam guru WhatsApp untuk perincian setiap hukum ni. Okay, saya nak habiskan mak far'i ni. Masa ada 5 minit lagi ni. Okey, mak far'i. Far'i dalam bahasa Arab kita eja dengan ambil ni ejaan Arab ni. Far'i. Ni ejaan dia. Far'i. Far'i ni bermaksud cabang, dahan. Dahan. Sebab ia adalah pecahan kepada mak asli. Mak asli ni asas. Mak asli. Asal dia. Dan dia ada cabang-cabang dia. Iaitulah yang kita panggil mak far'i. Baik, mak far'i ni dia boleh baca 4 atau 5 atau 6. Bergantung kepada hukum yang kita akan belajar kejap lagi. Baik. Kenapa boleh terjadi 4, 5, 6? Kita belajar tadi kan? Asal mak ni adalah 2. Asalnya adalah 2 harakat. Kenapa wujudnya bacaan 4, 5, 6? Dia ada sebab dia. Okay. Dia ada sebab kenapa dibaca 4, 5 atau 6. Sebabnya hanya 2 sahaja. Asbabul lafzi. Lafzi ni makna dia lafaz kita. Sebab bagi lafzi adalah 2. Nombor 1 hamzah. Dan nombor 2 adalah sukun. Kita baca-baca Quran kan? Kita jumpa mat. Contoh dia, apa nak mudah faham kan? La. Berapa harakat? 2 harakat. Tapi datang hamzah selepasnya, ilaha, kena baca 4. Boleh? Ataupun, jadi sebab hamzah ni dia panggil sebab. Sebab berlakunya panjang lebih daripada 2. Nombor 1 kerana datangnya hamzah. Baik. Ataupun nombor 2, datangnya sukun. Sukun ni baris mati. Sukun ni baris mati. Sama ada baris mati tu memang asal huruf tu baris mati. Boleh? Ataupun mati kerana waqaf. Contoh saya bagi. Yang baris asli kan. Kalimah
Ana. Tengok, selepas ni, selepas simbol mat huruf lam, selepas mat huruf lam, maka lam ni berbaris mati. Bila berbaris mati, dua harakat dah tak boleh baca. Asalnya A, dua harakat. Tapi kerana datangnya baris mati selepas simbol mat, maka dua dah tak boleh baca, kena baca 6. Jadi mati ini kita panggil yang menyebabkan kena baca lebih daripada 2. Okay. Ataupun baris mati itu kerana waqaf. Contoh kalimah Ar-Rahmanir-Rahim. Mim berbaris bawah. Betul? Mim berbaris bawah. Tapi kalau kita berhenti kat sini, mim akan bertukar menjadi baris mati ya. Rahim. Sebab tu dia ada juga yang asalnya kena baca 2, hi ni 2 je. Ar-Rahmanir Rahim ma. Hi 2. Tapi bila bertemu selepasnya berbaris mati kerana waqaf. Ni mati kerana waqaf. Maka di sini dia boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6 yang kita panggil mat arid li sukun. Boleh? Boleh ya? Okay, itulah caranya dia panggil asbabul lafzi, sebab yang menjadikan bacaannya jadi lebih daripada 2 benda. Satu hamzah, satu kerana baris sukun. Yang ada satu lagi dia panggil asbab maknawi, sebab dari sudut makna. Yang ni atas ni dari sudut jelas lafaz tulisan. Yang bawah ni pula boleh juga jadi panjang kerana dari sudut makna. Nombor 1, kerana nak bersangatan kita nak menafikan. Contoh, Allah ilah. Tiada Tuhan. Kita nak betul-betul nak nafi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Allah, maka disebut dibaca panjang dengan dibaca panjang dengan 4 atau 5. Dan dia ada juga la raiba, baca panjang. Dan yang ni kalau belajar qiraat tahu qiraat? Kita bacaan riwayat Hafs an Asim di Malaysia. Di negara lain dia ada banyak lagi, Warsh, Qalun, Abu Amru, Ibnu Amir, Khalaf, ada 10 semua kan. Mengikut bacaan riwayat lain, la ni dia boleh baca dengan panjang, lebih daripada 2. Lebih daripada 2 harakat. Dia panggil tabri'ah. Tabri'ah. La raiba fi. La raiba fi. Nak menyatakan dari sudut maknanya tiada keraguan pada Al-Quran. Kalau dari sudut hukum tak ada mana kena boleh baca lebih dari 2, tak ada sebab. Tadi kan kita belajar sebab bagi nak lebih baca 2 ni hamzah atau sukun. Di sini tak ada hamzah, tak ada sukun. Ra berbaris atas. Tapi dibaca juga panjang kerana dari sudut maknawi, makna dia. Yang ni riwayat kita di Malaysia kita tak baca panjang lah. Cuma disebutnya ada riwayat lain yang baca dengan panjang. Baik. Boleh? Asbab. Boleh faham asbab Baik. Hukum mat far'i ada 3. 1 wajib, yang 2 harus, yang ketiga lazim. Baik. Faham tak asbab ni? Saya bimbang takut tak faham. Asbab. Sebab bagi mat ni. Nak saya ulang ke? Yang ni. Nak saya ulang yang ni. Ulang saya ulang
Sebab saya takut kurang faham ni. Baik, yang ni, gini. Huruf mat dia ada 3. Alif, waw, ya. Huruf mat kita akan baca dengan 2 harakat. Satu-satu saya sebut kan. Huruf mat ini kita akan baca dengan 2 harakat. Asal. Sebab tu nama dia mat asli. Asal mat adalah 2 harakat. Tapi dalam bacaan Al-Quran, kita boleh baca 4, 5, 6. Maknanya lebih daripada 2 lah tu. 4, 5, 6. Nak baca 4, 5, 6 ni kita tak boleh saja nak baca panjang. Mesti ada sebab kita nak baca panjang. Kita masuk dapur, mesti ada sebab. Sebab kita lapar. Kita bangun awal pagi, mesti ada sebab. Sebab kita nak bertahajud. Kita nak baca panjang, 4, 5, 6, mesti ada sebab. Jadi sebab dia bukanlah lapar, bukan tahajud. Sebab dia adalah 2 benda. Sama ada hamzah ataupun yang kedua berbaris mati. Hamzah dan baris mati ni bila? Selepas daripada huruf mat. Selepas daripada huruf mat. Fi. Berapa harakat? Fi. Fi berapa harakat? Cuba komen. Fi berapa harakat? 2 harakat. Kemudian selepas mat datangnya hamzah. Dah jadi 2 harakat lagi tak? Dah tak jadi 2 harakat. Dia dah jadi 4 harakat. Kenapa macam 4? Asalnya 2. Kenapa kena bertambah menjadi 4 harakat? Kerana dia ada sebab dia. Kerana hamzah lah yang menjadikan bacaan dia kena baca 4 harakat. Gitu. Kalau kita berhenti sini, fi masih kena baca 4 ke? Dah tak baca 4. Sebab dah tak jumpa dah hamzah tu. Kita berhenti kat situ, dah tak jumpa dah hamzah. Maka baca 2. Kalau sambung, kita akan bertemu hamzah, kena baca 4. Gitu. Boleh ya? Dan yang kedua, kerana baris mati selepas mat. Yang ni ya. Al-ana. Okay. Boleh. Selesai. Okay. Kita masuk kepada mat far'i. Mat far'i. Saya nak habiskan juga. Okay. Mat far'i. Yang nombor 1, hukum. Mat far'i nombor 1, dia panggil hukum wajib. Hukum wajib. Wajib ini ataupun kita panggil nama dia mat wajib muttasil. Biasa dengar nama ni? Biasa dengar mat wajib muttasil. Contoh dia? Contoh tak? Saya tulis contoh tak? Sekejap. Yang ni. Contoh dia, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. 4 atau 5 harakat kita baca kat sini. Fuqara'i. Baik, kita pergi kepada maksud dulu. Mat berarti dia panjang. Kita bedah satu-satu. Wajib, hukum dia dah. Kena panjang. Muttasil, bersambung. Apa yang bersambungnya? Bersambungnya huruf mat dengan hamzah. Ataupun kita boleh kata juga dia berada dalam satu kalimah.
Ya kan? Mana huruf mat sini? Huruf hamzah. Apa huruf alif? Di sini. Ni huruf mat ni. Hamzah sini. Maka dia ada dalam satu kalimah, dia panggil muttasil, bersambung. Sebab dia ada yang berpisah. Lepas ni kita belajar. Maka kalau kita jumpa huruf mat dengan hamzah dalam satu kalimah, nama dia adalah mat wajib muttasil. Cara bacanya adalah 4 atau 5 harakat. Boleh pilih. 4 atau 5 harakat. Wasal ni tahu saya guna istilah bahasa Arab . Nak biasakan guna bahasa Arab kan. Wasal ni bermaksud sambung. Ataupun wakaf, berhenti. Sama je. Kita sambung ke, kita wakaf, kita berhenti ke, sama je bacaan dia. Contoh sini. Kita ambil bacaan bersambungkan. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sambung. 4 atau 5. Ataupun kita berhenti. Innamas sadaqatu lil fuqara'. Sama, 4 atau 5. Berhenti ke, sambung ke, tetap kena baca 4 atau 5. Cuma dia ada sedikit satu lagi tambahan. Kalau berhenti, harus juga dibaca dengan 6 harakat. Harus juga dibaca dengan 6 harakat. Kerana dia dah jadi semacam ma'arid lis-sukun. Ma'arid lis-sukun. Masya-Allah, banyak benda kita nak belajar ni. Okey. Tak urai lagi apa itu ma'arid lis-sukun. Tak apa, tanda dulu. Ambil dulu. Okey, kemudian seterusnya. Cuma dia ada satu lagi istilah, dia panggil taswiyatul mudud. Kita kena samakan mat kita tu. Gini, samakan mat ni maksud saya, kalau dalam ayat tu kita baca 4, maka mesti semua 4. Okey. Kalau kita baca 4 di situ, mesti semuanya mesti dibaca dengan 4 harakat. Kalau kita dalam ayat tu kita baca 5, mesti semua baca dengan 5. Contoh dia, contoh firasyaun was samaa binaa wa anzala. Kita tengok ada 2 kan? Ada 2 ni. 1, 2. Kalau di was-samaa kita baca 4, binaa pun sama, kita kena baca 4. Tak boleh. Sini 4, sini 5. Tak boleh kan? Tak boleh. Boleh? Itu maksud dia menyamakan mat, taswiyatul mudud. Kalau baca 4, 4. Kalau baca 5, 5 sini, sini pun nak baca 5. Tak boleh nak campur. Tak boleh nak campur. Dalam satu ayat yang sama. Dalam satu ayat yang sama. Baik, selesai. Contoh dia. Was-samaa. Satu kalimah. Was-samaa'i wa ma. Dalam satu kalimah. Sayaqulus sufaha'u. 4 atau 5. Sini boleh macam mana lah kalau kita wakaf ke sini. Sini baca 4 atau 5. Sini baca 4 atau 5 harakat. Contoh. Ni contoh yang 3 ni saya bagi contoh. Mat dan hamzah berada dalam satu kalimah. Kata kunci dia adalah ni. Satu kalimah. Satu kalimah. Baik. Ada disebut dalam kitab Hidayatul Qari. Mana ni? Hidayatul Qari. Sini. Syekh Misrafi sebut dalam kitabnya Hidayatul Qari, 4 harakat diutamakan. Kita ada pilihan 4 atau 5. Tapi 4 harakat ni dia lebih kuat pendapat dia. Jadi saya pun memang saya biasa baca 4. Sebab kita ambil pendapat yang lebih kuat. Okey, kemudian mak jaiz. Okey. Boleh faham
Okey, saya tak nak buka lagi soalan. Okey, tengok pada mak jaiz munfasil pula. Okey, mak jaiz munfasil. Mak erti dia panjang. Jaiz erti dia harus. Munfasil bersambung berpisah. Apa maksud berpisah? Huruf mat dengan hamzah dua kalimah. Huruf mat satu kalimah yang lain, huruf hamzah satu kalimah yang kedua. Baik, contoh. Okey, contoh. La, satu kalimah. La, tidak. Ilaha, hamzah. Apa? Ni satu kalimah, ni satu kalimah. Maknanya dia terpisah, berpecah. Sebab tu nama dia munfasil. Nama dia adalah munfasil. Baik. Berapa harakat? Sama dengan mak wajib muttasil, bacaan dia adalah 4 atau 5. Tapi yang utama adalah baca dengan 4 harakat. Ketika sambung kita akan baca dengan 4, 5, tapi ketika waqaf berhenti kita akan baca dengan 2 harakat sahaja. Kenapa baca 2? Kerana telah gugur sebab. Kan? Sini kan? Contoh. Okey, la ilaha kan? La ilaha baca dengan 4 atau 5 harakat. Sebab bertemu dengan hamzah. Tapi bila kita waqaf, kita dah tak bertemu dengan hamzah. Dah tak jumpa hamzah. Maka di sini telah gugur sebab. Sebab tu baca dengan 2 sahaja. Tak boleh baca dengan 4, tak boleh baca dengan 5. La, 2 je. Sebab tu saya kata, kalau ketika sambung, baca dengan 4, 5. Ketika waqaf, berhenti baca dengan 2 sahaja. Ustaz, artinya taswiyatul mudud. Maksud dia adalah menyamakan mad. Boleh. Taswiyah tu maknanya kita menyamakan. Qadar dia lah. Kalau 4, 4 semua. Kalau 5, 5 semua. Itu maksud dia. Taswiyah tu menyamakan. Mudud erti dia adalah mad. Dia jamak lah, plural. Mad satu. Banyak mad kita panggil mudud. Baik, munfasil ni pecah pula kepada 2. Munfasil ni pecah pula kepada 2. Munfasil hakiki. Jelas. Dalam tulisan jelas kita boleh nampak. Contoh. Kama. Tak ada contoh. Saya tak boleh contoh. Kama. Amana. Kama. Amana. Jelas Apa istilahnya ni? Ni satu kalimah. Ni satu kalimah yang lain. 2 kalimah. Kama amana. 2 kalimah. Contoh lagi. Contoh lagi. Qalu anu'minu. Qalu panjang. Anu'minu. Ni satu kalimah. Ni satu kalimah. 2 kalimah. Jelas. Tapi dalam Al-Quran, dia ada hukmi, munfasil hukmi. Yang terpisah secara hukum. Ada 2 kalimah sahaja. Iaitu pada ya ayyuha. Ya ayyuha dan juga ha antun. Maaflah kalau sedikit dalam. Dengar dulu. Dengar dulu. Okey. Ya ayyuha, kalau secara zahirnya kita nampak satu kalimah ni. Ya ayyuha, satu kalimah. Tetapi sebenarnya, hakikatnya sebenarnya ini adalah 2 kalimah. Pada tulisan memang nampak satu kalimah. Tapi kalau hakikat sebenarnya adalah 2 kalimah. Ya ni dia panggil ya unnida. Belajar bahasa Arab pula. Ya u an-nida.
Maknanya memanggil, panggilan. Ya, wahai. Ya ayyuhallazi, wahai orang-orang amanu, wahai orang yang beriman. Maka di sini kita akan kata dia mak jaiz mufasil. Walaupun secara tulisan jelas nampak satu kalimah. Tapi sebenarnya ia adalah dua kalimah. Baik. Dan kalimah yang kedua, ha antum. Ia panggil ha utambih. Baca bahasa Arab dah kita ni. Ha utambih. Tambih ni mana dia? Apa tambih? Kalau kita nak sebut kepada sesuatu yang perhatian. Kita kan, perhatian kepada pelajar. Jadi, kalau Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran dengan perkataan ha antum. Perhatian wahai kamu. Itu maksud dia. Jadi, hebatnya Al-Quran ni dia hanya datang ke satu huruf sahaja, memberi makna yang panjang. Okay. Maka di sini pun sama. Ha, satu kalimah. Antum, dua kalimah. Okay. Jadi lepas ni kita jelaslah. Kita tahu bahawa kalimah ya ayyuha ataupun pecahan dia ya ayyatuha pun boleh juga. Ha antum, ha ulai, pecahan-pecahan dia tu saya tulis ha utambih ni. Ataupun ya ayyatuha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya Quran. Jadi ya ayyuha, ya ayyatuha mat jaiz mufasil. Okay, haula ni dia special sikit. Saya tulis sini Bukan special apa. Dalam kalimah ni dia ada dua hukum. Okay, ha. Di sini hukum dia adalah mat jaiz munfasil. Tapi di sini mat wajib muttasil. Ha satu kalimah. Betul? Ulai satu kalimah. Okey. Jadi ulai ni mat dan hamzah bertemu dalam satu kalimah. Sebab tu hukum dia mat wajib muttasil. Baik. Okey, saya nak ulang sikit. Sikit last penutup. 10.30 mak Kita berhenti 10.30. Boleh 10.30. Ni dia panggil rahsia lah. Rahsia. Bukan rahsia pun. Semua ada dalam kitab. Tapi ramai tak baca. Kalau kita baca, kita jumpa. Tak ada apa yang rahsia. Cuma mungkin kita tahu atau mungkin kita tak tahu. Baik. Mak wajib muttasil. Kenapa dia ada wajib, dia ada harus, dia ada lazim? Kenapa? Okey, mak wajib ni kerana ulama. Ni dia panggil sebab ni. Bersepakat di situ ada mat. Maksud mana-mana ni? Mesti lebih dua. Ulama bersepakat di situ ada mat. Bila sebut ada mat, mesti baca lebih daripada dua harakat. Sebab tu nama dia mat wajib muttasil. Ulama bersepakat di situ ada mat. Kenapa dia namakan harus? Sekejap, saya buat gini macam mana nak bagi mudah.
Tiga kotak mak dan qadar. Baik. Mak ni baik. Dia ada mak dan dia ada qadar dia. Okey, di sini ulama bersepakat bahawa pada mak wajib ini bahawa di situ memang wujud mat. Bila sebut di situ wujud mat, di situ mesti baca lebih daripada dua. Tetapi ulama tidak bersepakat. Di situ mesti baca 4 atau 5 atau 6. Okey. Bagi mak jaiz ni haruslah. Ulama tidak bersepakat, mana khilaf. Ada juga ulama kata, di sini tak ada baca mat. Di sini kenapa tak ada baca mat, baca dua je. Ulama tidak bersepakat. Dan juga qadar dia ulama tidak sepakat. Okey. Kemudian pada mat lazim. Kenal mat lazim kan? Yang baca 6 harakat tu. 6 harakat ni. Baik-baik. Bagi mat lazim, ulama bersepakat bahawa di situ ada mat. Kena baca lebih dua. Dan juga ulama bersepakat juga di situ kena baca 6 harakat. Sebab tu nama dia lazim. Dalam bahasa Arab, lazim ni mana dia? Mesti. Wajib. Wajib ada datang. Mesti. Kok mana pun lazim. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Sebab tu ni rahsia lah. Bukan rahsia pula. Ini adalah sebab kenapa ulama membahagikan ada mak wajib, muttasil, mak jaiz, mufasil. Ada yang wajib, ada yang harus dan adanya lazim. Boleh. Sebab tu dalam saya sebut tadi qiraat kan. Okay, mak wajib ni ada riwayat lain yang baca dengan 4. 2 tak ada. Sebab apa tak ada 2? Tak ada pun riwayat Al-Quran daripada 10 tadi saya sebut tadi, 10 qiraat tadi, tak ada pun satu riwayat yang baca dengan 2. Tak ada. Kenapa tak ada yang baca dengan 2? Kerana ulama dah sepakat ni, saya tanda right ni. Ulama memang dah sepakat bahawa di situ ada mat. Bila sebut ada mat, mesti lebih 2. Cuma dia khilaf. Ada ulama kata baca dengan 4. Ada ulama kata baca dengan 5. Ada ulama kata baca dengan 6. 6 pun ada ya, 6 pun ada. Riwayat qiraat Hamzah. Qiraat Hamzah, Warsh. Geng-geng ni yang sebelah Afrika sana tu, dia baca 6. Semua 6. Okey. Manakala yang bagi jaiz. Jaiz ni bermaksud harus. Jaiz bermaksud harus. Di sini ulama, ada juga ulama kata di sini bukan mat. Sebab tu ada riwayat yang baca dengan 2. Mat jaiz mufasil. Kita baca 4 kan. Ada ulama baca dengan 2. Ada baca dengan 4. Dan ada yang baca dengan 6. Kenapa berlaku khilaf gini? Sebab tu saya tanda pangkah. Apa maksud pangkah di sini? Ulama tidak sepakat, ada khilaf. Tanda right ni maknanya tiada khilaf Dan pada qadar panjang mak pun silap ni. 2 paknan duduk sini. Di sini khilaf sama ada mat ataupun bukan mat. Ada ulama kata, ada riwayat kata di sini kena macam mat sebab ada hamzah tu. Ada juga riwayat yang kata sini kena baca yang 2 je. Okey. Dalam bacaan kita pun ada juga yang baca 2. Tapi tu dia panggil riwayat yang lain, Thariq Jazariyah. Belajar qiraat lepas ni. Kena belajar qiraat. Sekarang kita ambil ilmu Okey. Kemudian pada mat lazim, ulama telah sepakat. Tak ada khilaf.
Tiada khilaf. Maknanya semua ulama qori, dia panggil qori. Dalam fiqh kita panggil fuqaha. Dalam hadis kita panggil muhaddis. Dan tasawuf kita panggil sufi kan. Dalam Quran, ilmu Quran kita panggil qari. Jamak dia qurra. Qurra. Tiada khilaf di antara qurra bahawa di situ mesti panjang. Dan pada qadar juga, qadar panjang juga dia tiada khilaf. Maknanya mereka sepakat. Di sini wajib baca 6. Sepakat 6 harakat. Sebab tu nama dia ada mak wajib, ada mak jaiz, ada mak lazim. Bukan saya saja, sebelum ni kita kau dah tahu je. Oh, mak wajib, mak jaiz. Apa beza ni beza dia. Di sini beza dia. Wallahu a'lamu bissawab. Saya buka kepada soalan kalau ada. Type saya tak nak buka mic type, tolong type kalau ada soalan. Mak lazim saya tak syarah sebab mak lazim semua 6. Mak lazim semua 6. Mak lazim 4. Mat lazim kalimi musakol 6 harakat. Mat lazim kalimi mukhaffaf 6 harakat. Mat lazim harfi musakol 6. Mat lazim harfi mukhaffaf 6. Semua 6 harakat. Mak lazim ni dia gini je mak lazim ni. Selepas mat ada tanda sukun ataupun ada tanda sabdu. Okay. Harfi ni pada fawatihus suwar, pada permulaan surah. Alif lam mim. Alif lam ra. Yasin. Semua ini kena 6. Ni 6, ni 6, 6 semua. Okey, selesai kelas kita pada malam ni. Tak ada dah. Lautan saya pun dah habis dah. Tak ada soalan. Saya tutup sebab 10.30 dah. Ada rakan-rakan kita daripada Sabah Sarawak lewat sangat dah ni. Okay, nanti kalau ada soalan kita bincang di grup WhatsApp boleh Qulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama semua. InsyaAllah sama-sama.